أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نور بكتابك أبصارنا واهدي صدورنا واستعمل بأبداننا واطلق بعزامنا وقوي بعزامنا واطلق بألسنتنا وقوي بأجناننا واسرع به أفهامنا وقوي بعزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekali lagi mengizinkan kita berada di pagi ini bersama untuk meneruskan pembelajaran kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ya tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun saya berkongsikan maklumat-maklumat ataupun ilmu berkaitan dengan bahasa Al-Quran ni, tapi sebenarnya saya pun masih lagi belajar ya. Dalam kita berkongsikan ini sebenarnya kita juga belajar ya, belajar dalam menyampaikan, belajar dalam mengemaskan ilmu-ilmu, belajar dalam mengemaskan maklumat-maklumat yang kita selidik, yang kita fahami ya, supaya penyampaian kita itu daripada satu masa ke satu masa akan lebih kemas ya, akan lebih sesuai dengan pendengar-pendengar, supaya maklumat-maklumat itu tidak bercelaru lah orang kata ya, sebab banyak maklumat yang kita nak kongsikan ni. Jadi kalau kita tidak biasa, tidak belajar dan tidak membiasakan diri kita untuk menyampaikannya, kita akan dapati maklumat yang kita sampai itu kadang-kadang dia bercelaru ya, sebab dia banyak. Jadi kita mesti tahu macam mana nak menyusunnya supaya dia tidak mengelirukan ya. Kadang-kadang dalam satu kalimah saja ya, tuan-tuan akan dapati terlalu banyak maklumat. Memang sebab itulah ciri-ciri kalimah bahasa Arab ni, dia dia berbeza dengan bahasa-bahasa lain ya. Bahasa lain tu dia dia tidak padat untuk menerangkan sesuatu. Bahasa lain ni dia memerlukan ayat, dia menggunakan ayat. Tetapi bahasa Arab ni dia tidak memerlukan ayat ya. Dia memerlukan kalimah sahaja, dan kalimah tu pula dia ada ciri-ciri yang tidak ada pada bahasa lain. Kalimah-kalimah tu dia ada baris dia, ada susun kata dia, ada bentuk dia yang tidak ada pada bahasa lain. Jadi baris dia tu, bentuk dia itulah yang banyak memberikan maklumat yang tidak perlu diterangkan dalam bentuk ayat. Ya, sebab tu kita lihat dalam terjemahan ataupun terjemahan perkata, satu perkataan tu bila dia diterjemahkan untuk memberi makna kepada dia, dia akan mengambil penterjemahan yang panjang, sebab bahasa lain tak boleh nak cerita ke dalam satu kalimah seperti bahasa Arab. Nah, yang tu yang kita cuba nak belajar pelan-pelan ya. Jadi satu kalimah tu ada lebih kurang dalam 10 aspek ataupun 12 aspek lain yang perlu kita kenal, yang kita fahami apabila kita melihat kalimah-kalimah itu sendiri ya. Dan tanpa kita menerangkan dalam bentuk ayat, kita boleh memahami. Itulah kemahiran yang kita cuba capai nanti ya. Bila kita membaca itu, kita membaca satu kalimah, dan satu kalimah tu mengandungi 11-12 maklumat yang perlu kita kenali ya. Kalau kita nak terangkan dalam bahasa Melayu, nak jadikan terjemahan, dia akan panjang jadi cerita dia.
Okey, hari ini seperti mana yang saya kongsikan semalam, kita nak berkongsi tentang maklumat kepada kalimah apa as-sama'i, ya. As-sama'i di dalam ayat itu, Mina kita telah kongsikan hari itu. Hari ini kita pergi kepada kalimah as-sama'i pula, iaitu kita pergi kepada korpus qurancorpus.com ni. Ya, kita cuba lihat caranya ialah tuan-tuan pergi ke bahagian word by word ni. Belah kiri tu word by word. Lepas tu word by word tu ambil Al-Baqarah. Ya, ada drop down arrow ni. Tekan di situ ambil Al-Baqarah yang chapter 2 ni. Kemudian ambil ayat ke-19. Ya, 19 di bawah ni. Kemudian tekan go. Itu cara nak menggunakan Quran digital, qurancorpus.com ni. Lepas tu pergi ke kalimah as-sama'i ini, tekan di situ, ya, dan fokus kepada kalimah as-sama'i sahaja. Ya, kita pun telah mendapatkan beberapa maklumat di sini. 3 huruf akar dia ialah sin mim waw. Besarkan sikit. Ya, tu dia sin mim waw. Dan makna dia dalam bahasa Inggeris the sky, ya. The kenapa dia ada alif lam ta'rifah, jadi dia sudah bentuk makrifah, ya. Kalimah as-sama adalah isim makrifah, jadi dia diterjemahkan sebagai the. Cuba kita tengok bahasa Melayu, kalau the tu dia terjemahkan sebagai apa? Translate to Melayu, ya. The tu tak ada terjemahan dalam bahasa Melayu, ya. Dia hanya memberi erti saja, iaitu makrifah. Kalau kadang kita nak menterjemahkan dalam apa, dalam bentuk langit itu, ya, boleh, tapi dia pun kurang tepat juga, ya. Langit itu tu kalau kita menunjuk kepadanya, biasanya kita tunjukkan atau kita menceritakan langit itu dalam bentuk makrifah. Kalau langit saja dia masih lagi umum. Langit itu lebih tepatlah, ya, langit itu. Itu cara apa. Tetapi bila Google Translator ni dia translate the sky tadi, dia tak ada itulah. Ya, itu perlu kita ambil perhatian, ya. Lagi apa maklumat yang disediakan di sini, yang sebelah kiri itu, dia N tu maknanya noun lah, jenis dia, ya. Jenis kalimah as-sama'i ini ialah noun, iaitu kalimah isim. Dan di sini diterangkan N tu apa dia, kata nama feminine genitive. Kata nama feminine genitive. Apa dia kata nama feminine genitive tu? Kata nama ialah isim, ya. Kalau kita nak sebut isim pun boleh, ataupun kita sebut dia ismun pun boleh. Beza ni ialah isim tu Melayu, ismun tu Arab dia, ya. Ismun feminine genitive. So dia feminine, apa maksud dia ialah muannas. Muannas. Genitive ialah i'rab dia, ya. I'rab dia yang majrur. Ini dalam kalimah as-sama'i dia sudah menjadi majrur dalam konteks kalimah, ya. Tapi dalam konteks komponen kita dah buat semalam. Komponen asal dia ialah samaun, masih lagi dalam bentuk nakirah yang marfu, ya. So ini dia menerangkan dalam konteks kalimah yang digunakan di dalam ayat. So dia adalah isim muannas yang majrur, ya. Tapi apakah lagi dia punya apa maklumat yang tidak ada di sini? Dia tidak ada menerangkan jenis isim tu isim apa. Langit ni isim apa? Langit ni samalah dengan isim meja, rumah, jalan, apa lagi? Manusia, pokok. Itu dipanggilkan isim
lazim yang kita dah buat pun semalam ya. Ini nak membantu saya kalau tuan-tuan menggunakan maklumat ni, cuba penuhkan ya maklumat supaya kita faham. Sebab isim banyak jenis isim ya. Isim ada berapa? Ada 20 lebih jenis isim. Jadi kalau kita tak masukkan situ, dia macam masih lagi tergantung. Jadi kita masukkan supaya lagi kemas kefahaman kita kepada kalimah tu. Ya, isim lazim. Dan yang keduanya, tadi kita kata dia ada alif lam ta'rifah. Jadi boleh masukkan lagi yang tidak dimasukkan dalam ni, iaitu isim ma'rifah. Ma'rifah lazim. Lazim maknanya isim biasalah, kata nama biasa, kata nama common noun. Bahasa Inggeris panggil common noun. Okey. Apa lagi yang kita boleh lihat di sini? Ya, ismun ma'rifah lazim, dan dia bentuk muannas ialah dia punya jantina. Lepas tu bilangan tidak juga dimasukkan di sini. Kata nama feminin genitif dia tak masukkan bilangan, sedangkan salah satu daripada ciri isim mesti ada bilangan. Ya, so biasanya kita masuk bilangan tu selepas pada jantina lah, iaitu mufrad. Ya, mufrad yang majrur. Ya. Jadi tu caranya kita bila kita buat latihan nanti, tuan-tuan gunakan corpus.com ni, tapi bantu dia sebab dia ada alasan di sendirilah kenapa dia buat secara ringkas. Tapi untuk tujuan QHS Academy, kita akan sebab kita nak mahir ya, we want to master the language ni, jadi kita akan penuhkan maklumat tu ya. Jadi kita boleh bantulah kawan kita ni ya, Quran.com ni, supaya kita lebih kemas daripada dia. Kita guna dia sebagai rujukan, tapi kita boleh bantu dia di mana ya, di mana tempat yang kita boleh bantu, kita bantu ya. Kita bergantung pada dia, pada sama-sama kita bantu dia lah. Okey. As-Sama'i, ini melihat ayat di sini, ini kalimah di sinilah ya. Tetapi dalam penerangan nanti, sebagai dalam ayat, kita akan menerangkan dia ni sebenarnya adalah isim majrur tu kepada kalimah sebelumnya, iaitu kalimah mina. Ya, itu kalau kita nak masukkan sekali di sini, tapi sebab mina tidak ada dalam ni, jadi kita sampai di sini sajalah ya, untuk menerangkannya. Cuba kita lihat belah kanan, apakah maklumat yang dikongsikan dengan kita. Belah kanan tu ialah jawi dia ya, jawi dia di belah kanan di sini. Dia kata isim majrur saja ya, ringkas saja. Jadi tak mencukupi lah. Jadi elok kita bantu dia. Sepatutnya kalau kita tulis jawi itu pun, dia sepatutnya lebih kemas ya. Yang ini yang belah kanan dia kata nama feminin genitif, dan belah kanan tu dia kata isim majrur saja. Ya. Jadi kita kena bantu lagi, bukan isim majrur. Doktor, kalau as-samak tu jamak, apa dia tu? Nanti saya akan tunjuk. Dia ada as-samawati. As-samak, okey. Itu lepas saya nak kongsikan lepas ni tu. Okey. Okey ya. So ini kalau tuan-tuan nak nak simpan dia, boleh simpan dia, control bukan control, window print screen, tekan butang window, tekan print screen tu, dia akan simpan di dalam screenshot ya. Sebab kita nak pergi ke bahagian melihat as-sama'i ini dalam Al-Quran, apakah lagi kalimah-kalimah yang digunakan ya. Tadi puan tadi bertanya kalau jamak di mana, kita akan tengok di situlah. Okey, so kita pergi ke clearkan ni, kita tak perlu lagi, dan kita pergi ke bahagian ya. Bila tuan-tuan dah ambil, pastikan ambil kalimah as-sama'i saja dalam
korpus ni dan cari concordant ya di bawah sana, roll ke bawah, scroll ke bawah. Di bawah ni ini ada beberapa maklumat lagi yang boleh tuan-tuan cari, iaitu sekarang ni terjemahan, tadi kita dah tukar terjemahan bahasa Melayu tu. Kalau nak balik ke bahasa Inggeris, tukar balik sinilah, tekan bahasa Inggeris ni, dia akan balik ke bahasa Inggeris lah. Ya. Lain pada tu, kita pergi ke bawah tadi, ambil apa? Kita panggilkan concordant ya. Concordant, kita nakkan concordant ni. Pergi ke concordant ni, dan dia akan senaraikan semua kalimah-kalimah yang berkaitan dengan as-sama'i, tidak termasuk dengan kalimah-kalimah lain yang dibangunkan daripada 3 huruf akar yang sama. Ya, sebab 3 huruf akar sin mim waw tadi bukannya berkenaan dengan langit saja. Ya, dia langit ni sebenarnya sikit saja makna yang menggunakan sin mim waw tu untuk langit ya. Yang banyak sin mim waw ni untuk kalimah lain, iaitu kalimah nama. Itu lagi banyak. Jadi untuk langit ni tak banyak, dia 310 saja. Ya, 310 saja. Ya, kalau kita nak tengok berapa banyak yang digunakan keseluruhan sin mim waw tu, kita pergi ke bahagian dictionary ni. Ya, ni dia tunjuk sin mim waw 3 huruf akar tadi, yang ni digunakan 381 kali. Ya, 381 kali. Dan 310-nya digunakan dalam bentuk sama, iaitu langit. Dalam banyak-banyak ni tuan-tuan lihat, ini saja yang mengambil menerangkan tentang langit. Yang lain tu semua bukannya langit ya. Yang pertama ni sama ni bukannya langit, tak ada kena-mengena. Dia maknanya menamakan. Lepas tu 39 ni ismun tu bukannya berkenaan dengan langit. Dia berkenaan dengan ismun adalah nama. Lepas tu samiyun, ini pun berkenaan dengan nama juga makna dia. Tasmiyah pun sama, dia verbal noun ya, penamaan. Jadi dia bukannya pasal langit. Musamma ni pun apa juga, passive participle musamma, maknanya yang dinamakan, ya. Jadi semua tu digunakan dalam bentuk makna yang lain, bukannya langit. So yang langit satu saja, hanya satu bahagian saja, iaitu yang ni saya kotakkan supaya tuan-tuan nampak ya. Yang ni saja pasal langit. Okey, itu cara nak menggunakan. So kita, bila kita tekan concordant tadi, maknanya dia tunjukkan yang ni saja, dia tak tunjukkan yang lain-lain, sebab itu tidak berkaitan ya. Okey, so kita balik kepada concordant tadi. Kita padamkan dulu yang ini dan kita balik pada concordant supaya kita lihat 310 tadi, tekan concordant ya. Ini dia beberapa kalimah yang digunakan. Tengok dia makna dia, di sini semuanya berkenaan dengan langit saja. Heaven tu maknanya langit lah tu ya, plural dia. Kalau ada S tu plural, kalau heaven tak ada S tu maknanya singular. Jadi di sini tadi puan tu bertanya, ini singular dia as-sama'i, jadi plural dia apa? Samawati. Ni ada waw, ada ati ya. Bergantung kepada konteks, kadang atu, kadang ati, mengikut yang rock dia lah. Tapi ini semuanya berkenaan dengan langit. Ya, ada 7 muka surat ni, 310 tu. Jadi cuba kita lihat satu-satu ya, penggunaan dia di dalam Al-Quran tu, mengambil ayat-ayat. Ini ayat yang kita tengah bincangkan sekarang lah. Au kasayyibin minas sama'i ya. Jadi minas sama'i ni ini dia yang harfun jar yang saya kata tu. Jadi as-sama'i tu dia ada harfun jar sebelumnya, sebab itulah ini mengambil baris bawah yang majrur. Kalau tak ada minas sama tu, mina ni dia akan jadi u lah ya, mengambil i'rab yang marfu. So bila ada mina ni akan mengikat
status dia tu kepada yang majrur. Sebab itulah dia ambil yang majrur. Tapi di sini penulisan ni tuan-tuan kena betulkan ya, untuk untuk mengguna pakaikannya kena betulkan sikit tulisan. Sebab apa? Yang sini sebenarnya bukannya alif tetapi hamzah wasal. Itu saja yang perlu diperbaiki ya. Nanti kita buat latihan sebab kan kita kadang kita nak menggunakan ayat itu, kita copy daripada sini ya, tetapi dalam ayat ni banyak menggunakan resam yang lama tu, kita kena betulkan ya. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Ini adalah as-sama'i, tetapi di sini ialah was-sama'a ya. Tengok yang beza dia apa dia? Dia ada penambahan waw dan ada hamzah qata' tu berbaris atas. Itu je saja beza dia. Ya, hamzah qata' yang di ujung tu berbaris atas. Ya. Okey, mungkin saya tunjukkanlah ya, sebab kita tak nak menggunakan ejaan ini. Jadi bila tuan-tuan lihat ni ejaan yang sebenarnya macam mana ya. Jadi saya kopikan yang ni. Kopikan yang ni ataupun saya tunjukkan dalam digital Quran satu lagi tu ejaan dia sebenarnya yang betulnya macam mana ya. So satunya ialah dalam yang inilah ya, yang inilah minas sama ini yang sebetulnya hamzah wasal ya, fihi zuluma. Jadi ini ejaan yang sebenarnya. So bila kita berbincang nanti pastikan yang ini sebenarnya adalah hamzah wasal dan di sini ada alif, dipanggilkan alif mamdudah, alif yang bertanda panjang tu ya. Tengok di sini dia ada alif ni mesti ada yang tanda panjang tu. Jadi penulisan nanti yang tadi ya tak berapa tepat ni ya. Okey, itu dari segi apa? Dari segi sorof dia lah ya. Dari segi apa ni? Makna dia dia adalah singular. Masih lagi sama ni, dia ada penambahan waw iaitu dan kemudian hamzah qata' ni mengambil baris atas menunjukkan dia adalah objek. Dalam konteks ini dia bukannya objek. Ya, dia hanya kata nama yang dimasukkan kepada harfun jar. Jadi dia menjadi majrur, dia bukannya objek. Di sini dia adalah objek, sebab itulah dia mengambil baris atas. Hamzah qata' yang ujung tu mengambil baris atas, bermakna dia mengambil i'rab yang mansub. Yang ni tadi i'rab dia apa? Majrur. Ya, bila kita menerang i'rab tu, terangkan i'rab kepada kalimah ya, bukan i'rab kepada huruf ni. Huruf ni dia tak ada i'rab. I'rab ialah kepada kalimah. Jadi kita kata kalimah as-sama'i, i'rab dia ialah majrur. Di sini i'rab kepada kalimah as-sama'a. I'rab kepada kalimah, bukan i'rab kepada huruf. Huruf ni ialah tanda kepada i'rab tu. Jadi tanda kepada as-sama'a yang maksud apa dia? Hamzah qata' berbaris atas. Itu tanda dia. Itu saya maksudkan tadi ya. Maklumat tu banyak. Jadi kalau jangan dia bercelaru. Jangan dia keliru. Dikemaskan satu-satu tu. Apa ni? Letakkan dia pada tempat yang betul. Jadi bermakna di sini terdapat dua kalimah. Satu kalimah waw, satu kalimah as-sama'a. Dua kalimah. Waw adalah satu kalimah ya. Waw ni satu huruf ni sebenarnya satu kalimah. Kalimah harfun dipanggil kalimah huruf yang fungsi dia apa? Kalimah dipanggil waw atifah. Dia peranan dia ni ialah menambah dan menyelaras. Bila dia menyelaras tu, sebab itulah A ni, baris atas ni, mengambil baris atas kerana diselaraskan. So, dia selaras dengan apa? Dengan kalimah sebelumnya iaitu al-arda. Ya, itu. Tengok al-arda, tu baris atas. Jadi, bila nak tambah satu lagi,
kepada al-arda ni dia mesti mengikut apa i'rab al-arda tu. Jadi al-arda adalah kalimah yang mansub. Jadi bila ditambah tu mesti mansub juga. Sebab itulah dia hamzah qata' tu mengambil baris atas. Al-arda adalah mansub. Jadi yang ni dipanggilkan apa? As-sama'a ni ialah tambahan kepada al-arda. Tambahan tu bahasa Arab dipanggil ma'tufah. Ya, ma'tufah. Yang ni lah tambahan dia. Kalimah yang ditambahkan tu ialah al-arda dipanggil ma'tufah alaihi. Itu bahasa Arab lah. Ya. Jadi ma'tufah alaihi ialah al-arda. Ma'tufah dia ialah as-sama'a. Ya. So dari segi bilangan sama. Dan dari segi apa? Dari segi jantina dia, macam mana nak mengenal jantina dia? Jantina dia ialah dengan adanya alif mamdudah dipanggil. Ya. As-sama' ni dia juga ditandakan dengan alif mamdudah. Ada juga kalimah muannas yang tidak ada alif mamdudah tapi dia muannas. Apa kalimah tu? Yang ni lah al-arda. Ya. Al-arda adalah kalimah muannas juga tapi dia tidak ada alif mamdudah. Ya, muannas ni dia ada kategori dia. Ya, ada yang dipanggilkan hakiki, muannas hakiki mana secara hakikatnya dia adalah muannas. Itu apa ni kalimah, ya, kalimah seperti ibu, ya, orang perempuan, nisa, ummi, semua tu itu muannas, tak ada tanda tanda mabut atau tak ada tanda-tanda muannas ni pun, tetapi dia ada muannas, dipanggil hakiki. Ya. Doktor, Ya. pada waw tu kan dia maktuf dengan maktuf alaihi. Maktuf alaihi ni tak semestinya sebelum, maksudnya berturut dengan waw ni, maksudnya dia boleh melangkah macam dengan ardi ni kan dia ada firasya dulu kan. Boleh, dia tak mesti berturut. Dia sebab dia nak menceritakan al-arda tu lagi kan sebelum dia tambah. Jadi dia ada satu kalimah firasyan ni ialah nak menceritakan al-arda tu dalam keadaan yang bagaimana. Jadi dia masukkan apa firasyan. Jadi dia tak habis lagi cerita al-arda tu sebelum dia masukkan langit tu. Sebab tu dia ada kalimah lain. So boleh dalam maktufah boleh. Kalau dalam mudhafu ilaih tak boleh. Macam kes dia ni kan doktor, Ya. macam mana kita nak tahu al-arda ni dia maktuf alaihi, sebabnya kan hamzah ni baris atas. Kalau saya kefahaman saya, kalau baris atas ni dia boleh juga jadi baris dua di atas kan, macam firasya ni maktuf juga, maktuf alaihi jugalah. Oh, I see. Okay. Okay. Tengok firasyan dengan arda dia tak selaras. Dia tak selaras kenapa? Yang ini makrifah, yang ni nakirah. Ya, itu satu. Yang kedua, konteks dia, fungsi dia berbeza. Ya, fungsi yang ni al-arda ni ialah objek. Objek kepada ja'ala. Allazi ni yang, orang yang ni dia maksudnya Allah lah. Allah yang telah menjadikan lakum ni bagi kamu al-arda. Jadi al-arda ni dalam konteks ayat ni dia berfungsi sebagai objek maf'ulun bih yang mansub. Jadi kalau nak tambah lagi tu bukannya apa ya, bukannya yang berbeza dengan al-arda. Al-arda nak tambah mesti objek juga. So apakah objek yang kedua nak ditambah dalam ayat ni ialah langit yang juga dijadikan oleh Allah. Jadi sebab tu as-sama'a tu dia menjadi maktuf kepada al-arda bukannya firasyan. Ya, firasyan ni kalau kita tengok dalam bentuk ni tak sama dengan bentuk al-arda tu. Ya, yang ni ma'rifah, yang ni nakirah dan dha' baris atas, sedangkan ni fathatain. Yang ni biasanya fungsi dia bukannya maktufah. Dia kalau maktufah satu je, dia mesti ada waw dulu.
sebelumnya. Sebab waw itulah yang dan tu akan Ya, menambah. betul. Sini, Maksudnya dia dari segi jenis perkataan tu, kalau dia makrifah dia mesti makrifah, kalau dia nakirah dia mesti nakirah. ya, dia selaras. Bila dia menyelaraskan tu biasanya macam tu lah. Biasa ya. Dan yang paling penting sekali dia tak ada waw sini kan. Dan tu tak ada. Jadi kalau dan tak ada, dia bukannya apalah, bukan maktuf Ya, lah. untuk perkataan untuk melekatkan ayat ni je lah, Firasya Dia ni. dia Firosya ni nak melengkapkan al-arda tu dalam sifat dia ataupun keadaan dia macam mana. Ya. So Baru saya faham. ya, itu okey. Bila ada waw barulah ada maktufah. Sebab tak ada waw tak boleh, sebab waw itulah yang memasukkan maktufah tu. Tambahan tu. Jadi bila ada waw, kalimah selepas waw itulah yang jadi maktufah. Jadi maktufah kepada mana? Tengok yang diselaraskan ialah al-arda tu. Tengok sini, binaan sama dengan Firosyan ni, bentuk dia kenapa? Dia nak menceritakan As-Sama pula. Kan? As-Sama ni tak habis lagi ceritanya. Dia nak terangkan keadaan As-Sama tu. Ya, keadaan ni boleh dicerita dalam berbagai cara. Ya. Satu dalam bentuk sifat, ya, kedua dalam bentuk khabar, dan kadang-kadang dalam bentuk haliyah. Yang ni dipanggilkan haliyah, isim haliyah. Yang dua-dua ni isim haliyah. Haliyah ni maknanya apa? Apakah halnya al-arda ni? Itu dia dipanggil isim haliyah. Apakah keadaan dia? Ialah firasyan. Ya. Sama ni apakah keadaan pula? Binaan. Ya, yang dibina dan dengan teguh, ya, di atas kita tu dipanggilkan bina dalam bentuk bangunan, ya. Bangunan As-Sama ni juga dalam bentuk keadaan seperti bangunan, itu dipanggilkan binaan, ya. Tu. Doktor, Firasya ni bukan masuk wasifah tu ke? Wasifah tu, bukan? Tak, bukan. Ya. Kalau maksud wasifah dia mesti sama dengan ni. Dia mesti Oh, makrifah juga. Kalau dia makrifah, kalau dia nak menceritakan sebagai sifat, dia akan jadi al-firasya. Itu isim sifat. Dia mesti makrifah. So kalau dia tak ada alilan takrifah, maknanya dia menerangkan al-arda tu dalam bentuk dipanggilkan isim haliyah. oh, itu jadi peranan dia. Ya. Dia nak menerangkan tapi dia mengambil bentuk haliyah, dia panggil kan. Sama juga ni. Binaan tu dia nak menerangkan as-sama tu bukan bentuk dalam mausuf wasifah. Kalau mausuf wasifah dia akan jadi apa? Alif lam ta'rifah lah. Al-bina'a. Al-bina'a. Itu dia punya isim sifat dia. Tapi dia tak. Dia mengambil bentuk binaan. Itu maknanya haliyah. Untuk menerangkan. Doktor, masuk wasifah tu lagi satu dia kena berturutan ya? Tak semesti. Oh, Tak semesti ya. Yang mesti beturutan satu je, idhafah. idhafah ya. Kalau apa? Kalau maksud wasifah tak perlu. Contohnya bismillah lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahi dia punya mausuf. Ar-Rahmani sifat yang pertama, itu beturutan lah. Tetapi Ar-Rahmani, Ar-Rahimi sifat juga kepada Allah. Tapi dia tidak beturutan. Dia di antara Allah dengan Rahimi itu ada Rahmani, boleh, tak mengapa, boleh. Ya. Dia tak perlu berturutan. Ada yang berturutan dan ada yang tidak berturutan, ya. Okey. Kita cuba lihat yang ketiga sama. Dah 7:51 ya, cepat masa. Sama dengan konteks minas sama'i, ya, sebab dia adalah ikatan jawa majrur juga, jadi dia sama. Yang ni pun sama, ila sama'i, sama dalam konteks yang ini sebab dia pun jawa majrur. Ila ni adalah harfun jar, sebab tu as-sama'i
Kemudian yang ini sab'a samawatin. Ya, sebab apa? Samawatin dah jadi jamak, ya, kepada as-sama ilah. Okey, so yang ini bila ada waw dengan atin tu bermakna dia adalah banyaklah, plural, ya, dan jamak ni dia kita panggilkan jamak Muannas salim. muannas salim lah, ya, muannas salim. Jadi dia ambil sama watin. Dalam penulisan Rasam Osmani, kita akan dapati penulisan cara penulisan alif ni berbeza, ya. Dia bukannya alif, kalau kita nak tengok dalam ini, sini tak ada, ya, sama watin, dia menggunakan alif kecil lah, bukannya alif, ya, alif konvensional ni. Okey, kenapa dia plural di sini? Ini dalam mengikut peraturan isim adat. Isim adat, ya, isim adat ni isim bilangan. Bilangan sab'a ila 7. Jadi 7 langit. Jadi kalau 7 langit, dia akan mengambil bentuk jamak, ya. Dan kenapa dia majrur? Wa atin tu menunjuk kepada majrur kerana sab'a samawati ni juga diaturkan dengan pertalian idhafah. Ya, sab'a ni ialah mudhaf. Jadi yang ni mudhafu ilaih, dia mesti mengambil majrur. Ya, so banyak maklumat ni daripada dua kalimah ni yang kita boleh bincangkan, ya. Yang kalau nak menerangkan tu satu muka surat pun tak habis, ya. Itulah Arab. Arab dia dengan menggunakan kalimah saja, ya, banyak maklumat yang ada di dalam kalimah yang ditulis tu. Yang kita kena kenal dia. Bila kita kenal baru kita faham dia. Sebab kita baca sab'a samawatin saja, ya, sekejap je. Tapi maklumat tu banyak yang perlu kita kenal, ya. Ini mudhaf dia, ini mudhafu ilaih dia, yang ni menjadi idhafah, ya. Bila mudhaf dia tidak ada alif lam ta'rifah, ain tu tidak boleh mengambil tanwin. Mudhafu ilaih mesti majrur. Ya, dan ini majrur mesti pula dalam konteks isim adat. Mudhafu ilaih tadi mestilah jamak, ya, jamak sebab dia 7, ya, dan so banyak maklumat tu yang kita, ya, perlu kenal. Dan dia mesti bentuk samawatin, dia ambil bentuk nakirah, bukannya makrifah. Tengok watin bertanwin, ya. Sab'at samawati tak ada. Isim adat dia tak boleh mengambil dia tak boleh mengambil isim makrifah, ya. Dari konteks isim adat, bilangan yang sab'ah ni dipanggil apa? Al-adad, iaitu nombornya, pembilang dia. Samawatin ni dipanggilkan ma'dud. Yang dibilang tu dipanggilkan al-ma'dud. Ini al-adad, ini al-ma'dud. Dari konteks idhafah, yang ni ialah mudhaf, yang ni mudhafu ilaih yang majrur. Ya, itu. Itulah sedikit sebanyak perkongsian kita melihat ada 4 dalam bentuk mufradah singular. Satu ayat ni dalam bentuk jamak, ya. So bila kita sudah mengenal ni, patutnya kita boleh mengenal ayat di bawah ni, ya. Mengenal ni, bezanya ialah ini nakirah, jamak yang nakirah, yang ni jamak yang ma'rifah, ya. Dan dia masih lagi majrur sebab ghaibas samawati ni adalah juga idhafah. Tapi dia tidak berkait dengan isim adat, jadi mudhafu ilaih dia boleh mengambil isim ma'rifah, ya. Kalau isim adat, pembilang yang dibilang tu al-ma'dud, tidak boleh mengambil ma'rifah, dia hanya nakirah saja, ya. Jadi ghaibas samawat juga idhafah. Nanti besok kita akan sambung pula yang ayat ni, ayat ke-33 surah Al-Baqarah, ya. Kenapa ba balik atas tu? Kerana dia
baris atas sama lah sini ya. Sab'ah ni pun baris atas. So kalau baris atas tu bermakna mesti ada konteks dia sebagai maf'ulun bih pula. Ya. So maf'ulun bih jadi dia menjadi objek. Ya, bila objek mesti ada konteks objek dia tu, iaitu satu perbuatan yang dilakukan ke atasnya. Ya. Contoh perbuatan dia datang daripada sinilah. Fasawwahun ni adalah kalimah fa'ilun. Kalimah kata kerja yang menyebabkan dia jadi objek. Ya, jadi kepada sebab tu dia mengambil baris atas yang mansub. Begitu juga sini. Ghaib asalnya ghaibun. Ya, dalam bentuk mudhaf dia hilang tanwin jadi ghaibu. Tetapi sebab dia objek kepada a'lamu. Ya, a'lamu ni ialah kata kerja menyebabkan ghaiba, bukannya ghaibu. Itulah ya, itu yang kita kata tadi ya. Kita nak keluarkan maklumat-maklumat di dalam kalimah-kalimah yang digunakan dalam ayat tu, barulah kita faham konteks ya. Kalimah tu barulah kita faham konteks ayat tu sehingga kita boleh membuat terjemahan kepada ayat. Kalau tak kenal kalimah ya tuan-tuan dan puan-puan, jangan buat terjemahan ya. Nanti kita akan menterjemahkan secara yang salah ya. Pertamanya jangan terjemah, yang keduanya jangan cuba nak tafsir ataupun tadabbur. Ya, sebab tu QHS Academy selalu ingatkan untuk mentadabbur, untuk tafsir ya, belajar kenal kalimah dulu. Ya, dan kalimah tu ada lebih kurang 12 perkara yang kita perlu kenal dia. Ya. Dengan hanya melihat kalimah saja kita sudah mendapat maklumat-maklumat itu, barulah kita boleh menterjemahkannya ataupun nak mentafsir dan mentadaburkannya ya, insya-Allah. Okey, so cukup untuk situ hari ini dan kita akan sambung besok. Kita akan lihat ya kenapa yang ini, lepas tu yang ni sama dengan atas tadi ya. Minas samai ya, yang ni idhafah juga, tetapi bezanya apa dengan yang atas ini? Yang ini mudhaf dia yang mansub, tetapi sini mudhaf dia marfu. Ya. Yang ni dalam bentuk jar wa majrur, tetapi isim yang majmu', yang jamak ya. Tadi kita jumpa jar wa majrur tapi sama ada singular. Yang ni jar juga, harfun jar juga. Tetapi sini ada isimnya yang jamak dan ma'rifah ya. Okey, itu insya-Allah kita sambung besok. Kita cuba lihat beberapa contoh yang ada pada ni supaya kita mengenal ya penggunaan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran ya, insya-Allah. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.